Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita sambung kitab Uqudul Lujain, muka surat 3. Muka surat 3, iaitu yang keempat. Antara dosa besar, seterusnya iaitu yang keempat. Apa dia yang keempat itu? Ia menyelak. Siapakah ia itu? Isteri ya. Isteri. Menyelak pintu ketika suaminya hendak masuk kepadanya. Dia selak pintu. Dia tutup pintu atau dia kunci pintu. Apa-apalah yang menyebabkan suami dia tak boleh masuk ke rumah. Dengan sengaja. Tersebut itu. Dengan sengaja, satu tersebut apa dia? Dengan sengaja dan ia tidak dianggap sebagai boleh membahayakan diri dia dengan perbuatan menyelak pintu, selak pintu, tutup pintu, kunci pintu yang dia tidak rasa atau yakin seumpamanya perkara boleh menyebabkan mudarat pada diri dia. Sebab apa kita tambah macam tu? Sebab sekiranya kalau dia yakin bila suami dia masuk ke rumah, maka dia akan kena pukul. Dia akan kena sebat. Dia akan kena godam. Apa-apalah yang menyebabkan bahaya kepada diri dia, maka ketika itu dia tutup pintu rapat, dia selak, dia kunci, tidak termasuk daripada perkara haram ataupun dosa besar. Jadi sebab itu kita kena sebut dengan berhati-hati dan perkara dosa, apa tadi dosa besar, haram, kita kena cermat. Kita kena hati-hati. Sebab apa? Sebab perkara ini boleh berlaku. Memang berlaku dan memang terjadi. Apa dia? Suami yang suka mendera atau menyeksa isteri dia. Jadi sekarang ini yang kita sebut antara dosa besar yang keempat saja. Dengan sengaja, tak ada sebab apa. Dia sedang kecuali kalau dia tak sedang. Dia sengaja kecuali kalau dia tak sengaja. Tiba-tiba pintu itu tertutup. Agak macam mana contoh tu? Dia tak sengaja. Tiba-tiba pintu tertutup dengan sendiri. Mana boleh? Mustahil pintu tutup dengan sendiri. Mana nak beritahu mereka ada sistem kunci yang tertentu? Begitulah. Atau ni yang selak bawah tu, dia tak tutup. Dia angkat tolak tepi. Tapi pintu tu bergoyang. Bila pintu tu bergoyang, masa dia tutup ke atau siapa hinggup kat luar ke, dia berlari sikit dia jatuh. Itu contoh dia. Jadi sengaja tak si isteri itu tutup pintu, dia bukan tutup pintu, dia tutup lah tapi dia tak lock, dia tak kunci. Bagi rapat je. Ni pasal apa aku tolak tak boleh? Pasal benda tu jatuh. Selak tu jatuh. Jatuh tu bukan perbuatan si isteri. Jadi
Walaupun si suami kata pada dia, hang dah dosa dengan aku hari ni, aku payah nak masuk. Hang kunci sungguh hang sengaja, hang mohong aku, biar pilah apa ayat dia pun. Allah menyaksi. Maka perbuatan si isteri itu salah tak? Tak salah. Haram? Apatah lagi haram lah. Kan? Kalau kita nak kait dengan bukan dosa besar, dosa kecil pun tak. Dia duk tunggu tak balik lagi, duk tunggu tak balik lagi. Mengantuk. Kan? Dia bagi rapat, dia tak kunci. Benda tu jatuh sendiri. Kan? Begitu. Jadi di sini ni, sengaja. Saja memang dia sedang. Kalau tak sedang macam mana? Tak sedang. Dia rapat, bagi tolak pintu pergi rapat, lepas tu dia tidur, lepas tu dia berjalan masa tidur. Mamai apa? Mamai ke mamun? Kan? Jalan-jalan dia pergi kunci. Tanpa sedang. Dosa tak? Sopa tadilah juga. Tak dosa. Begitulah. Boleh apa contoh? Yang penting kita sebut sini apa dia? Sedang, sengaja. Tak ada sebab apa. Kalau ada sebab yang kita sebut tadi tu, boleh membahayakan diri dia, maka dia kunci. Ini semua perkara yang tidak dianggap sebagai sebahagian daripada dosa besar. Baik. Kemudian yang kelima, ia meminta cerai. Dan ia meminta cerai. Siapa minta cerai? Isteri lah. Ni cerita dia. Yang menanggung dosa besar ni siapa dia? Si isteri. Jadi mereka semua ni. Maka si isteri ini minta cerai atau bahasa Arab dia kata talak, kita pun sebut juga. Kataan tu. Maka apa hukum dia? Minta cerai tanpa sebarang alasan yang munasabah. Maka hukum dia adalah haram. Tak boleh. Jadi orang perempuan ni, kebanyakannya, kita tak boleh kata semualah, lagi pakak marah. Kebanyakan orang perempuan ni, begitulah. Dia mungkin sensitif dia tu. Terlalu tinggi. Jadi kerana itulah Allah Ta'ala yang maha mengetahui, dia buat kita, maka kuasa mencerai atau mentalak itu ada pada suami. Sebab suami ni dia fikir panjang. Kan? Fikir panjang, kalau aku cerai nak kahwinkan siapa pula ni pun bukan main lagi. Susah. Tiba dapat aku. Dia fikir panjang. Kawan perempuan ni, kalau cerai duduk kat orang perempuan, habis. Pakai tiap-tiap hari ada kes lah yang kena cerai. Sesat bilai kena cerai, sesat imam kena cerai. Tapi oleh kerana cerai itu ada di tangan suami, maka insya-Allah terpeliharalah sikit sebanyak. Jadi kalau dia minta cerai dengan tanpa sebab yang kukuh, tak ada sebab apa? Sebab remeh-temeh. Kan? Tadi kita sebut apa yang sebab yang boleh pula minta cerai. Ini kita sebut dulu tentang sebab apa ni. Macam ni sebab pun nak minta cerai. Yang ni tak boleh, maka hukum dia haram. Jadi kita lihat pada satu riwayat daripada Sauban radhiyallahu anhu, sabda Nabi, ayyumam ra'atin sa'alat zawjaha talaqan. Mana-mana isteri yang minta supaya suami dia cerai dia. Abang, cerai saya abang. Macam itulah ayat lebih kurang. Minta suami dia cerai dia. Min ghairi ba'sin. Tanpa alasan kukuh. Tak ada sebab apa. Kan? Pasal apa hang nak minta aku cerai hang? Kan tak boleh kot. Pasal apa? Dah ramai yang minta macam tu. Macam tu punya alasan dia. Maka apa hukum dia? Faharamun alaiha. Maka haramlah ke atas orang perempuan itu, maksud si isteri itu,
Raihatul jannah, Allah tak bagi dia bau syurga. Bau syurga ni ya Allah, paling harum daripada segala haruman, wangi daripada segala wangian. Syurga ni. Tapi perempuan jenis ni tak boleh bau syurga yang begitu wangi tersebut. Sebab apa? Sebab salah satu dia banyak. Kes-kes yang tak boleh bau syurga ni banyak dalam senarai. Salah satu apa dia? Minta cerai tanpa alasan yang kukuh. Pasal apa hang suruh aku cerai hang? Lama dah kita kahwin. Boleh terima tak? Tak boleh terima. Pasal apa pula kita kena bercerai? Sebab kita dah ada anak. Ni pun seorang juga. Puan ni kawan semua ni. Satu kumpulan apa pun tak tahu. Pasal kita dah ada cucu. Pasal kita dah sambut menantu. Ini semua alasan yang termasuk pada ayat min ghairi ba'sin. Tak ada alasan yang sebenar untuk dia minta cerai. Tapi kalau ada alasan yang munasabah. Apa alasan yang munasabah? Iaitu antara dia suami gagal menyediakan nafkah yang sepatutnya, yang sewajarnya. Maka ketika itu susahlah kehidupan si isteri, apatah lagi kalau ada anak, maka di situ adalah sebab yang membolehkan dia minta cerai. Ini tuan-tuan kalau nak panjangkan lagi perbahasan dia, tengok pada kitab-kitab yang besar. Antara dia kitab Mughni oleh Ibnu Qudamah jilid 8 muka surat 204. Lagi apa sebab yang boleh si isteri itu minta cerai? Iaitu suami suka duk hina isteri dia. Suka hina. Nampak isteri dia hina. Bukan macam tu. Dia sebut hina saja. Kan? Dia kata apa? Hang bangsat. Oi, bangsat pula. Apa makna bangsat? Dia pula, tak apa, lagi aku tengok kamu sedewan. Pergi tengok pula, oi, kasar ni. Begitu pula. Dia hina. Hang ni bangsa apa ni? Kan? Otak tak apa cerdik belaka. Yang tu, menghina diri dia. Sampai kait dengan bangsa dia, dengan keturunan dia, dengan keluarga dia. Ini jenis ni. Kalau pangai suami yang macam tu, jangan duk susah hatilah. Kalau isteri dia minta cerai. Kan? Jangan duk marah dia. Hang ni dosa besar minta cerai. Ini alasan yang munasabah. Seperti yang disebut oleh ulama. Atau si suami ni suka pukul isteri dia. Suka pukul. Mai sini, pang, dia sepak. Abang sepak saya apa sepak? Lama tak sepak hang? Ingat-ingat ada 5 tahun dulu. Nampak? Sepak tanpa sebab. Kan? Sepak saya? Tersepak. Mana aku perasan, aku nampak macam bola. Abang mentanglah badan saya ni kuat duk naik, abang kata saya serupa bola. Ni pun jenis menghina juga. Ni betul-betul macam ton drum. Begitu. Tapi kalau sekali dia sebut macam tu, jangan teruslah start kereta pergi pejabat agama. Nanti dulu. Nanti dulu. Baru sekali tanya dia sedang tak sedang. Kan? Apa dia pula duk tanya macam tu? Tak sat duk kata kat saya bagian-bagian. Mana aku kata apa? Tak sedang lah tu. Kan? Tapi mai duk bertubi-tubi duk kata macam tu tak sedang kot mana. Begitu. Jadi ini antara contoh dia. Dengan maki hamun, dengan menghina, dengan pukul apa semua. Ulama kata apa? Ini adalah alasan yang munasabah untuk isteri minta cerai. Haram tak? Tak haram. Dosa besar tak? Jauh sekali lah. Sebab apa? Sebab alasan yang kukuh. Ini juga tuan-tuan boleh lihat pada Hasyiah Ad-Dusuki atas kepada Syarah Al-Kabir jilid 2 muka surat 345. Pak tuan-tuan, kita ada sandaran kitab-kitab besar. Alasan yang munasabah, mintalah. Suruhlah cerai dia. Pasal apa?
pasal tak tahan hidup dalam keadaan duk kena pukul, duk kena tabuh, duk kena sepak terajang, duk maki hamun, nafkah apa pun tak bagi, makan seorang-seorang kat luar, balik belahak kat rumah. Kan? Belahak-belahak bau durian. Weh, abang, berapa biji awak balik? Apa? Kan? Ni ada awak balik. Weh, dia tunjuk penumbuk pula. Tak apa, simpan dulu, rekodkan dulu. Kan? Dia begitu. Tengok-tengok tu dia 4-5 kes duk ada. Barulah. Tapi itulah, kalau nak minta cerai pun fikir panjang. Kan? InsyaAllah Jabat Agama mereka akan hantar orang atau suruh jumpa sekian-sekian orang untuk perdamaian. Mereka pun bijak. Kan? Kerja kat Jabat Agama bukan kata tak pandai, apa pandai. Pasal apa? Fikir masa depan. Tambah ada anak. Kalau tak ada anak pun. Sebab apa? Sebab perceraian ini betul halal, tapi ianya dimurkai oleh Allah. Sebab tu kena waspada, kena berhati-hati. Dan perkara ini tuan-tuan boleh rujuk dalam kitab-kitab yang besar. Sebab kita di sini hanya menyebut tentang sebahagian. Yang dikatakan dosa besar, lepas tu kita sebut di sini, yang kelima, sikit tu je. Kalau nak tahu lebih lanjut, apa dia ustaz lagi? Sebab-sebab yang munasabah. Yang perempuan boleh minta cerai, yang ni kena kitab fiqh sungguh lah. Kan? Kitab fiqh sungguh yang membicarakan masalah ini. Kan? Di antaranya si suami yang bermusafir agak lama. Kan? Kalau dia sabar menunggu, tak ada masalah apa. Tapi kalau dia tak boleh nak menunggu, tapi inilah kerja dia kata, nak kena ikut kapal 6 bulan. Kan? Yang kerja dengan kapal ni 6 bulan. Atau tentera, ataupun apa-apalah. Nak masuk hutan dan sebagainya, hantar keluar negara. Jaga perbatasan Lebanon dengan Israel. Tak tahulah berapa bulan nak balik. Ini juga termasuk daripada alasan yang munasabah. Sekiranya kalau isteri tak boleh bertahan. Kan? Kalau dia boleh bertahan, tak ada masalah apa. Cukup dah aku tinggal banyak ni. Tak payah tinggal apa pun tak apa. Saya faham, saya ada harta. Ayah saya orang kaya, mak saya jutawan. Duit sendiri dia pun ada. Kan? Tu satu. Segi apa? Duit ringgit tu. Nafsu. Jangan duk nampak kata, oh yang ni aku dah bagi dah duit ke dia. Beli beras siap-siap, beli gula siap-siap. Kan? Semua 5 kilo. Beras 5 kilo. Garam 5 kilo. Dia kata, dia nak apa lagi? Satu lagi. Nafkah batin. Jangan tak nampak yang tu. Nafkah batin. Tapi kalau si isteri yang kita dah sebut dah dulu, ingat balik kuliah kita yang dulu, kan? Isteri yang kita kata jenis tidak bernafsu kuat. Kan? Tak ada masalah. Suami kata 6 bulan, dia kata awak tak setahun. Nampak macam tu? Boleh bertahan? Dia kata saya 5 tahun boleh bertahan. Lebih kurang dalam macam tu kan. Tapi kalau si isteri tak mampu ditinggal lama, takut fitnah pada diri dia. Dengan nafsu yang membara, sehari jadi tak ketahuan. Tunggu mai sampai 2-3 bulan. Teruklah aku. Kan? Maka ini juga sebagai salah satu sebab si isteri boleh minta cerai. Begitu. Ini juga disebut dalam kitab-kitab ulama yang besar. Antara dia kitab Mughni itu sendiri, jilid 7 muka surat 305. Atau kes-kes yang lain, seumpama suami yang dipenjara dalam waktu yang agak lama. Dijatuhkan, kamu bersalah, dijatuhkan hukuman penjara 20 tahun. 20 tahun. Kawan aku 6 bulan pun tak bersabar. Ini 20 tahun. Itu pun terpulang kepada si isteri.
Kalau dia kata, aku sanggup terima dia sebagai suami aku, walaupun 50 tahun disumbat dalam penjara, tetap setia sepanjang hayat. Oh, kemah. Dia begitu kan. Begitulah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Maka perkara yang kelima ni jelas, tak pasal-pasal, tak ada sebab apa-apa, tiba-tiba nak minta cerai. Dan satu lagi apa dia? Satu lagi pernah berlaku pada zaman Nabi. Di mana seorang perempuan ini, sahabiah ni, jumpa Nabi. Sebut tentang apa dia? Tentang perasaan dia dengan suami. Dia takut dia jadi kufur kepada suami dia. Minta supaya Nabi pisahkan dia dengan suami dia. Ini pernah berlaku pada zaman Nabi dulu. Tapi dia kata pada, ya Rasulullah, suami saya ni dia baguslah, mutadayyin, orang yang kuat agama, akhlak bagus. Suami saya ni akhlak dia bagus, sayang saya, dia penyayang, suami penyayang. Dia tak pernah merongok, tak pernah pukul saya, jentik saya. Tapi kalau agak-agak main jentik tu ada lah. Bergurau tu selalu dengan dia. Jadi tak ada komplain apa kat situ. Akhlak bagus, agama bagus, sembahyang tak tinggal. Elok suami saya ni. Cuma saya takut saya kufur dengan dia. Disebabkan wajahnya, muka suami dia, kulit suami dia dalam keadaan yang ya Allah tak ada uji, penyakit kulit. Jadi muka pun tak apa nak handsome. Dia takut pada dia takut dia tak boleh nak tunaikan hak yang sewajarnya kepada suami dia. Dia takut yang tu saja. Jadi Allah Ta'ala tahu sampai ke lubuk hati dia. Tengok hati istighfar. Saya tengok muka suami dia tak berkenan. Akhlak bagus. Agama bagus. Maka Nabi tanya kepada perempuan itu, dulu mahar apa dia? Masa kahwin dengan dia, apa mahar dia bagi? Bagi kebun. Boleh tak bagi kebun tu balik kepada suami hang? Dia kata boleh. Nabi bagi tahu kepada suami dia, bagian apa semua yang tadi tu, dia akan serahkan balik mahar kamu yang kebun tu dulu. Kamu terima nah, dia pun terima. Itu nama dia khulu'. Ataupun disebut sebagai tebus talak. Nampak tuan-tuan? Dia begitu. Tapi itu biarlah ianya berlalu. Dalam kes kita ni tak usah duk sandang sangat dengan hadis tu. Jangan duk sandang sangat sebab apa? Sebab muka kita dengan dia pun 2 kali 5. Tak handsome lah abang. Hang suluh dulu muka hang. Tak apa. Aku bawa cermin. Hang tengok dulu ni muka hang. Kata awak serupa macam abang. Nampak? Dah berkahwin lama, muka hang pun serupa aku. Tak payahlah. Bab ni tak usah lah. Sebab apa? Sebab kalau orang sungguh-sungguh hati dia mulia, tak apalah, yang tu kita tak kritik lah hadis tu. Ianya berlaku. Mudah-mudahan boleh jadi juga sebagai petunjuk kepada kita dalam kes-kes yang tertentu kan. Tapi sebenarnya kalau orang yang dia cinta tu Allah, Rasul, dia nak supaya keredaan Allah dan Rasul, begitu, bukan matlamat duniawi ukhrawi, walaupun pasangan dia yang kita kata lebih pada tu lah. Lebih pada tu, seperti mana orang kata Sayyidina Bilal. Dalam keadaan rupa orang Afrika, faham lah. Selain daripada kulit yang gelap, lagi apa ada seorang sahabat Nabi yang bila dia kahwin dengan perempuan yang paling cantik di Madinah ketika itu, orang terkejut. Sebab apa? Sebab dia berkulit hitam. Ada setengah tuan guru kita dulu, tak sebutlah nama dia, tuan guru kita dulu, pernah dia kata apa dia? Dia bukan sebarang gelap. Kalau Bilal ni dia
Gelap biasa, gelap. Kan? Hitam biasa. Tapi ni hitam metalik. Orang kawan dia bersinak hitam dia. Kan? Tapi perempuan tu punya setia. Kan? Kepada suami dia tak apa, dia kata tu rupa duniawi je. Kan? Gelap-gelap, hampa nak gelak-gelak lantak habis. Tapi orang terkejut sebab apa? Sebab dia gelap yang luar biasa berkahwin dengan perempuan yang cantik ketika itu. Tapi siapa yang berkira? Nabi sendiri yang berkira. Kan? Sampai ayah mak dia pun rasa macam tak percaya. Betul ke hang terima dia sebagai suami? Dia kata yang memperjodohkan kami ni adalah Rasulullah, bukan orang lain. Tahu tak yang Rasulullah tu apa perbuatan dia adalah wahyu. Saya reda, ayah mak saya reda kahwin dengan dia. Kalau tak silap saya lah, nama pemuda tersebut Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan boleh cek balik. Saya rasa begitulah nama dia, Sa'ad bin Mu'az. Cerita dia cukup menarik. Cerita dia cukup menarik. Malam pengantin tu, malam pertama dia dengan isteri dia, Nabi dah panggil dah semua para sahabat bersedia untuk perang esok. Dia termasuk orang yang keluar untuk menyertai peperangan esok hari itu. Dan Nabi kata, tak salah baru kahwin. Tak. Dia kata, ya Rasulullah, kahwin tu saya punya diri saya. Tapi ini perjuangan untuk Islam. Dan dia masuk, dia tak balik dah. Melainkan sebagai seorang yang syahid. Daripada Sa'ad bin Mu'az. Baik. Kalau saya salah nama tu, saya minta maaf. Cuma saya teringat nama dia begitulah. Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu. Seterusnya, iaitu yang keenam, ia bermasam muka sesudah bersihnya. Sesudah bersihnya. Apa ni bermasam muka? Mukanya tidak ceria. Mukanya tak ceria. Sesudah bersihnya daripada haid dan nifas. Ni duduk dalam bracket, dalam kurungan itu. Maksudnya apabila dia boleh melayani si suami dia, tapi tidak dilayannya bahkan dengan muka yang tidak manis. Muka yang tanpa senyuman. Dia tuan-tuan, senyum ni dituntut kepada kita, bahkan dia termasuk daripada jenis sedekah. Daripada jenis sedekah. Sehingga Nabi kata apa dia? Kamu senyum kepada saudara kamu. Ianya adalah sedekah. Itu saudara. Atau kita kata saudara se-Islam. Maksudnya, tidaklah melibatkan perkara-perkara yang kita kata antara jantina dan sebagainya. Jadi orang lelaki senyum dengan orang lelaki lain, orang perempuan dengan orang perempuan lain. Atau saudara dimasukkan adik-beradik kita. Adik-beradik kita, maksudnya sama mahram kita. Kalau itu pun dianggap sebagai satu sedekah yang mulia, apatah lagi isteri senyum kepada suami dia. Tiba-tiba dia tak buat begitu. Apa yang dia buat? Bermasam muka. Bermasam muka. Maka apa hukum dia? Sekiranya kalau si suami itu terasa di hati dia. Tengok muka isteri dia tengok kelim boleh duduk senyum. Kalih-kalih tengok suami dia jadi masam. Terasalah hati suami dia, maka sudah berdosa. Sudah berdosa. Kalau disusuli dengan masam muka itu dengan tidak memberi hak kepada suami dia setelah ia bersih daripada haid dan nifas, itu termasuk daripada perkara haram yang hukum dia dosa besar kat sini. Dia tak sentuh lah. Tak sentuh lagi hari ni, hang dah mandi dah. Hang dah bersih dah. Muka masam pas dia tak bagi sentuh. Jelas yang kita kata termasuk daripada dosa-dosa besar.
Kalau ada masalah bagi tahu, kan? Ada masalah bagi tahu. Kalau kata masam muka ni bukan disebabkan perkara tertentu, bahkan sudah menjadi kebiasaan dia jenis muka masam. Kan? Yang tu tak termasuklah di sini. Buat macam mana kita pun bukan tak ingat, bukan kita tak tahu. Bini kita lama dah kahwin. Kan? Saat-saat kahwin dulu muka masam dah. Kan? Masa duk menengok muka masam dah. Macam mana nak laku muka masam. Kan? Duk sembang-sembang. Kan? Belah sana dengar. Dengar mereka siapa tu. Dia kata tak usah kata macam tu. Anak saya ni, anak kami ni memang muka macam tu. Oh, muka macam tu. Tak apalah. Ingat aku nampak kami muka masam. Oh, masa kecil macam tu. Masa kecil. Dah tahu macam tu kita bersetuju ambil. Kahwinlah dengan dia. Kan? Sungguh ada orang yang macam tu. Dia tak apa nak senyum. Kan? Senyum. Masam. Nampak? Dia jenis terkelih pada aku. Masam lah. Senyum. Yang tu pun kita tak tahu apa manusia macam tu. Baik. Jadi maksud sini kita faham. Dia bukan jenis muka macam tu. Muka bersih, muka elok. Kan? Tapi dengan suami dia buat perangai macam tu. Hukum dia haram, dosa besar. Kalau tak puas hati apa-apa, bagi tahu. Bagi tahu. Kan? Abang, tak maaf kalau nak marah, marahlah. Saya nak bagi tahu, saya jujur, bagi tahu terus. Pasal apa? Yang menyebabkan kita dah berubah. Perangai dengan rup muka pun dah berubah, sebut. Jangan takut-takut sebab apa? Sebab perkara ini dia boleh jadi perkara yang lebih besar. Menyebabkan sekali dia terasa hati dia pas dia tak mau dah nak balik ke rumah, duk lepak kat rumah kawan dia. Tuan-tuan, benda ni sudah berlaku dalam masyarakat. Tak balik lah. Balik tukar baju pi. Pasal apa? Pasal meluat tengok muka isteri dia yang suka bermasam muka dengan dia. Pas kita pula duk perap, duk simpan, kan? Duk rahsia, duk pendam. Jangan duk pendam. Bagi tahu terus. Kan? Pasal apa kita masam muka dengan dia, bagi tahu habis. Jangan duk pendam. Kan? Sekian-sekian pasal. Tapi biarlah sebab itu yang munasabah. Tak munasabah janganlah merapulah hidup macam tu. Tak munasabah pun duk sembang. Kan? Tapi kalau yang munasabah patutlah. Abang saya masam muka ni pasal apa? Pasal sekali Fazan. Fazan lah. Main dengan contoh-contoh gitu meleret. Kita sambung insya-Allah selepas azan. Allah.
Jadi kita kata apa tadi? Jangan pendam, jangan simpan. Tak puas hati ke apa ke, bagi tahu. Jelas-jelas kepada suami, abang, lama tak balik kampung. Kan? Tinggal seorang saja lagi. Mak tak ada, tinggal ayah. Ayah pun dah tak larat lah ni. Abang dia kata tak apa. Ayah tak larat dah, saya duk habang berapa kali. Berani sikit, sebut macam tu. 5 tahun dah tak balik ni. 5 tahun. Dah tak larat dah ayah. Kan tak boleh kot. Inilah sebab kalau abang perasan saya duk masam muka dengan abang. Begitu contoh kan. Sebut macam tu. Tapi kalau dah kemarin balik, hari ni pun duk sebut pula. Terus hang ni, ya Allah, awak apa? Kan? Muda pada aku lagi. Nyanyuk dah. Mari tak balik. Tu beg pun tak turun lagi pada kereta. Abang bila nak balik abang? Mari dah balik dah. Contoh kan. Tu tak munasabah lah. Begitu. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Kalau kita lihat pada hadis-hadis Nabi ni, kan, antara dia kita lihat dalam Adabul Mufrad Imam Bukhari, Imam Tirmizi dalam sunan dia, apa yang Nabi sebut, wa inna minal ma'ruf, daripada sebahagian daripada ma'ruf itu, antalqa akhaka biwajhin talqin. Kamu menghadap wajah saudara kamu itu dengan muka yang berseri-seri, dengan muka yang manis. Begitu. Itu daripada perkara kebajikan. Boleh pahala kat situ. Bila kita berdepan dengan seorang yang tidak menimbulkan fitnah lah. Kalau kait dengan fitnah nak pahala apa? Biduk tuju-tuju ya. Kan? Yang ni masam, yang ni senyum, ni masam, ni senyum. Dia tu orang lelaki. Tengok orang lelaki masam, tengok perempuan senyum. Yang tu tak mau. Yang tu nama dia pilih kasih. Boleh pahala tak? Boleh pahala apa? Fitnah. Kan? Dan hadis ini sanad dia adalah Hasan. Daripada Jabir bin Abdullah. Lagi satu iaitu riwayat daripada Abu Zar Al-Ghifari. Yang ni dalam Sahih Ibn Hibban 474. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Kamu senyum di hadapan saudara kamu itu merupakan satu sedekah. Kemudian Sahih Bukhari daripada Jarir bin Abdullah. Jarir bin Abdullah kata apa dia? Ma hajabani nabiyyu munzu aslamtu. Nabi tak pernah elakkan diri Nabi bertemu dengan aku semenjak aku masuk Islam. Siapa kata ni? Jarir. Jarir dia kata apa dia? Start dia masuk Islam, abang kata nak jumpa Nabi, terus boleh jumpa. Terus boleh jumpa. Berapa kali abang macam tu, memang boleh jumpa. Dan bukan setakat Jarir sahaja. Sahabat lain pun serupa juga. Jadi kerana itu kita dapat riwayat, masing-masing sahabat kata apa dia? Nabi sayang aku. Oi, Nabi sayang aku lagi. Orang ni pun kata, Nabi sayang aku lagi. Pasal apa macam tu? Saksama. Nabi dia tidak berat sebelah. Jadi, antara ni Jarir, dia bagi tahu sendiri. Dia kata apa? Tak pernah Nabi elak untuk bertemu dengan aku semenjak aku masuk Islam. Wala ra'ani illa tabassama fi wajhi. Tak pernah aku berdepan dengan Nabi, melainkan Nabi akan tersenyum ketika melihat aku. Apa tuan-tuan? Jadi ni kita kena praktik. Kan? Kurangkan manis pada minuman. Apa tuan-tuan? Tambahkan manis pada senyuman. Oi, kemah apa? Ada gula kat sini? Ada, bukan gula kat sini. Maniskan senyuman.
Tapi kalau manis kat minuman, minta jauh lah, minta simpang. Kan? Begitu. Kita tak mau nak lanjut sikit ayat belakang tu. Faham-faham sudahlah. Begitu. Jadi inilah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Betapa hebat, betapa indahnya Islam. Suruh kita buat begitu. Kenapa ni? Kerana kelebihan senyum ni, ya Allah, tuan-tuan boleh tengok dalam satu senarai panjang. Antara dia apa dia? Antara dia, kita boleh hilang stres. Kalau orang senyum kat kita tapi tengok keadaan lah, tengok keadaan. Sebab apa? Sebab takut senyuman itu disalah anggap, salah sangka. Nanti dulu. Suami balik, tengok keadaan dulu, apa perlu dia buat. Tiba-tiba nak senyum. Kontu kita tak tahu apa masalah dia. Ketika perjalanan, sendiang apa aku? Hang buat apa masa aku tak ada? Macam-macam. Jadi ketika itu nanti dulu. Buat yang patut dulu. Apa dia yang patut? Sambut di muka pintu. Dia bagi salam, tak jawab. Dia tak bagi salam, kita bagi salam dulu. Ni isteri kepada suami tu, bagi salam dulu. Apa ada kat tangan dia, ambil. Ambil kat tangan dia, ambil yang sejuk bagi dia minum. Ambil kentola bersih, lap-lap muka dia. Praktiklah mengaji saja. Ngaji saja, tak praktik. Ambil satu rotan, abang, pukul saya, aku apa yang tak kena. Ush, kemah. Begitu. Pedok gelak kenyah. Pang dia bagi. Baru hantar ingat aku siapa. Pedok kenyah kat muka aku. Pasal apa? Aku letih ni. Begitu. Lepas tu kita kena habang. Takut baca-baca ni duk buat terus esok. Dah apa? Malam ni lagi dia balik tidur lah. Esok ni aku nak renyih betul depan dia. Sekali dia bagi pang. Bengong seminit. Dah tahu dah, laki dia kalau pukul kat kepala. Bengong. Janganlah pukul kat kepala. Lepas esok dia menyesal. Pang-pang pun tak ingat. Tak ingat. Atau celaru. Pemikiran dia celaru. Buat teh, buat melo. Apa susah? Menyesal. Pukul kepala dia selalu. Baru. Yang ketujuh, dan beberapa perkara lagi yang disebut dalam kitab-kitab fiqh. Apa dia ni? Apa perkara yang boleh menyebabkan si isteri itu terjebak dengan dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar. Baik, kemudian ada tajuk yang lain. Akibat melakukan perbuatan menderhakai suami. Dia begitu. Jadi dia dahaka kepada suami dia, maka apa yang terjadi selepas itu? Maka apabila seseorang perempuan melakukan mana-mana perbuatan penderhakaan yang tersebut itu, yang di atas, termasuklah yang lain yang kita lihat dalam kitab-kitab fiqh tu, walaupun sekejap jua, sat saja, terasa hati suami tu dengan sikap dia tu. Tak usah dia kata lama, sampai seminggu. Tak, sat saja pun. Iaitu dia selak pintu. Pada malam tadi, orang tu tunggu kat luar lebih kurang macam setengah jam, lepas dia buka. Dah setengah jam je pun. Dosa besar tak? Dosa besar. Bukan setengah jam, silap minta maaf. 20 minit je pun. Tak payahlah hang duk sebut macam tu. 10 minit pun sudah menjadi dosa besar. Ni kadang ada isteri, adalah bukan semua, tapi yang ada kat masjid ni semua faham bukan yang tu. Ada isteri di luar sana, tak tahulah dia saja tak mau faham ke? Atau tak faham langsung ke macam mana, kita pun tak tahu. Dia boleh bagi syarat kepada suami dia. Abang nak pergi masjid, sila. Saya tahu, ada semayang, ada kuliah. Tapi ingat, balik
sebelum pukul 9. Oh, dia begitu. Lambat seminit, tidur luar. Apa ni? Itu yang ada dekat tempat lain, bukan sini, sini lain. Saya tak mahu kata kat sini punya. Tempat lain, tak ada pukul 9 keluar. Kita duk kuliah lagi. Kan? Bukan sini, ulang balik. Bukan tu. Kalau ustaz betul-betul duk kenal kami pula malam ni. Kan? Tak, kalau macam tu teruk lah. Dah ustaz, saya ada kerja malam ni. Saya kerja malam. Malam ni satgi nak keluar pergi kerja ni. Begitu. Tapi kalau pergi bekerja tak kuliah langsung, jadi saya rugi. Semai tu adalah baju saya kat motor tu. Nak berderah pergi kerja satgi. Nak kena keluar awal sebelum 9. Ustaz dah kata macam tu pula. Bukan yang tu. Kalau sekiranya yang kita sebut tadi tu. Kan? Dia bagi ugutan, dia bagi amaran. Kan? Balik ke rumah jangan pukul 9. Saya tutup pintu. Ada macam tu. Kan? Ada tak? Mana nak beritahu? Kan? Tapi sungguh ada. Kan? Satu ustaz, pun tak payahlah kita sebut nama dia. Dia sebut dalam kuliah dia, kan? Saya nak sebut nama dia, tak apa, bukan dia. Kan? Dia sebut dalam kuliah tentang kawan dia, seorang ustaz yang lain. Kan? Dia kata apa? Dia kata, tuan-tuan, saya ada kawan saya. Ustaz macam saya juga. Duk mengajak sana sini. Ada jauh, ada dekat. Ada jauh, ada dekat. Lepas tu isteri dia pula, macam tadi. Abang, kalau abang nak balik, jangan melepasi pukul 10. Kan? Jadi 10 ke bawah. Jadi ustaz ni dia kata apa dia? Kawan saya tu ustaz, sopa saya lah juga. Kan? Kalau mengajak dekat-dekat dengan rumah, tahulah. Boleh balik pukul berapa. Lain syak masuk pukul berapa. Kan? Masuk semayang, kan? Balik, bolehlah kalau sebelum pukul 10. Pasal apa? Pasal masjid belakang rumah. Atau surau tu depan tu saja. Dekat-dekat dengan rumah dia. Tapi dia kata apa dia? Ustaz tu serupa saya juga. Kadang-kadang kena kuliah dekat Noh. Kalau ustaz. Kena lu ustaz. Pernah kena dekat Ipoh. Bayang perjalanan Ipoh nak balik ke rumah. Sebelum pukul 10 kena sampai. Dia kata apa sekali kawan saya ni balik-balik kat pukul 11. Kan? Retuk tak buka. Malam tu semalaman tidur dalam kereta. Buka cermin, kan? Duduk kereta sampai cerah. Tidur dalam kereta. Kan? Pasal apa? Pasal isteri tak bagi masuk sebab sudah melepasi pukul 10. Jadi kalau isteri tak faham, bagi faham. Kan? Dah bagi tahu dah. Jadual saya ni saya siap buat untuk sebulan, bagi dia tengok malam ni jauh. Isteri dia kata apa? Jauh ke, dekat ke, 10 jangan lebih. Dia macam tu. Derhaka dah? Derhaka. Derhaka. Dah, bawalah satu kunci lagi. Dia ada kunci dalam. Kan? Kita memanglah kita pusing. Kan? Tapi kalau dia selak atas, selak bawah, nak buka macam mana? Begitu. Ni duduk kat sinilah. Yang kita kata tadi, iaitu selak pintu. Tak bagi suami dia masuk dengan sengaja. Tanpa sebarang alasan yang munasabah. Begitu. Kan nak kunci lah. Tak apa, sekali aku buka lah. Ada satu lagi kunci. Dah tutup yang lain. Tak bagi masuk punya. Baik. Jadi itulah yang kita kata apa dia, derhaka ni walaupun seketika, sekejap jua, derhaka tetap derhaka. Bukan mesti dah tempoh yang agak lama baru jadi derhaka, tak. Buat-buat tu, kan, maka terus jadi derhaka dan berdosa besar. Nescaya tiadalah wajib ke atas suami yang memberi nafkah kepadanya pada hari itu. Tak ada nafkah. Kan?
Apa dia? Makan, minum, pakaian dia, kediaman dia, tarik balik. Itu dia. Kan? Tapi saya dah bawa dah awak balik makanan, nak bagi dia makan. Dia dah haka tak? Dia dah haka. Makan seorang. Kan? Makan seorang. Sila depan dia, biar dia tengok. Oi, awak tak bagi satu kat aku. Hang dah haka. Aku mengaji malam tadi, ustaz kata makan seorang. Bagi tahu. Nama apa ustaz tu? Mampus saya. Dia buru sampai dapat tu. Dan juga tiada wajib memberi pakaian pada ketika itu. Kan? Yang dia pakai, biar dia pakai lah. Kan? Tapi rasa nak ambil pula sebab apa? Sebab yang dia pakai tu kita yang bagi. Ambil balik. Biar pakaian dia yang dia punya, kita punya ambil balik. Begitu. Pasal apa? Sebab sudah ada kes derhaka. Nusyuz dalam bahasa Arab. Nusyuz. Jadi bila nusyuz, maka terhenti nafkah zahir dan juga batin. Tapi dah janji dah malam ni nak bersama dengan dia. Ni pusingan ni, giliran malam ni. Tapi dia dah dahaka, kan? Hang pusing tempat lain. Jangan duk masuk sini. Dia nak mengamuk, lantak pergi ke dia. Hang tak faham ke aku kata kalau dah nusyuz, macam ni akan berlaku. Baru dia tahu. Dan tiada wajib mendatangi gilirannya. Tu. Giliran dia. Sekira kalau si suami itu berpoligami. Melebihi seorang. Malam ni giliran dia. Dia buat pasal pula. Kan? Maka tarik balik. Kan? Perjanjian. Kan? Atau janjilah tu. Janji malam ni. Kan? Di rumah dia. Maka tidak wajib kita bagi. Kan? Dan tak payah bagi. Atau macam mana ustaz saya? No? Dah ada dua. Pergi belah sana. Begitu. Tiada wajib mendatangi gilirannya. Bahkan suaminya menghukumkannya dengan meninggalkan tempat ketidurannya. Sehingga ia berhenti daripada menderhakai. Tak boleh tidur sekali. Tidur sekali tu maksudnya pada? Maksudnya bilik tidur tu suami isteri akan beradu dalam tu. Maka siapa yang kena tidur di luar? Siapa dahaka lah ustaz? Tak. Suami yang tidur di luar. Weh ustaz, kita tak salah kita tidur kat luar. Buat macam mana? Dah undang-undang dia macam tu. Hang tidurlah seorang. Lagi dia seronok. Oh, dia kata seronok malam ni kangkang luar. Kita pula tidur kat cushion luar. Itu. Dia pula dok seronok. Keluar masuk dia tepuk tangan. Lagi pedihlah hati kita. Tapi itulah sungguh. Yang tinggal tak tidur sekali tu suami tidur di luar, isteri duduk dalam bilik. Bukan terkalih. Oleh kerana hang dahaka, hang cushion. Aku atas katil. Bukan macam tu. Begitu. Tapi kalau isteri yang faham ni, sedih dia. Tapi yang sedih kita kalau dapat isteri tak faham. Kan? Kita yang susah hati. Kan? Tidur jatuh. Kita jenis tidur buah. Kan? Cushion sempit. Gedebuk. Terus nak subuh tu 5 kali jatuh. Oh, dia kata kalau macam tu hukuman dia seronok lagi buat ni. Hang dilaknat selama-lama sampai suami redha semula. Bab tidur tak apa, tidur dalam bilik, aku tidur luar. Tapi laknat Allah dan para malaikat. Amal faham yang tu. Dan kembali patuh dan taat pada suaminya, barulah kembali nafkah dan sebagainya. Begitu. Walaupun sampai beberapa tahun sekalipun, oh sayang tak mau lepas dia. Kan? Tak apalah, sabarlah sampai berapa puluh tahun sekalipun. Kan? Macam itulah keadaan dia. Kan? Hang cari sendirilah makan minum, pakaian, begitu. Lepas tu hang tidurlah seorang. Dah berapa puluh tahun dah ni? Tahu?
Daripada tak berban dah. Tak usahlah sampai macam tu. Cari penyelesaian. Begitu. Jumpalah keluarga dia, siapa yang terdekat dengan dia, minta jadi orang tengah. Kan? Sembang. Ayah mak dah tak ada dah. Pakat tua-tua ni. Kan? Agak-agak siapa, ada pakcik dia. Kan? Dia baik dengan pakcik dia. Sembang dengan pakcik. Pakcik macam mana ni pakcik? Saya tidur kat luar ni kat 10 tahun dah. Begitu. Jangan sampai berlarutan begitu. Susah semua orang. Kan? Kawan dia pun susah. Sembang selalu. Akulah serabut dengar cerita orang pasal kita pun macam tu juga. Kita pun serupa tu juga. Apa cerita sebiji caku. Dia ada satu kisah yang disandarkan kepada Sayyidina Umar. Kan? Ada seorang sahabat ni, isteri dia suka maki dia, cakap yang kasar-kasar, begitu, hina dia. Lepas tu dia satu hari, ni ada kisah tu, tapi sebenarnya kisah itu palsu. Kisah itu sengaja dibuat, direka untuk memburukkan Sayyidina Umar. Tapi yang kita sedih ni, ada ustaz-ustazah yang jaga cerita tu. Jadi apabila isteri dia sentiasa maki hamun, marah ke dia apa semua, dia pergi report kepada Sayyidina Umar. Dia berjalan pergi ke rumah Sayyidina Umar. Dekat dengan pintu rumah Sayyidina Umar, dia dengar isteri Sayyidina Umar pula kutuk Sayyidina Umar. Maki hamun. Sumpah lebih kurang macam yang dia kena dengan isteri dia. Dia kata, aku nak pergi report, dia pun sama dengan aku juga. 2 kali 5, dia pun kena cerkah dengan macam aku kena cerkah tadi. Macam mana aku nak pergi cerita kat dia? Maka, si fulan ini beredar. Balik, tapi elok dia pusing langkah berapa langkah. Sayyidina Umar perasan. Ada orang yang berada di luar rumah dia, dia keluar. Dia panggil kawan tu. Ada hal apa? Ada tujuan apa main kat rumah saya ni? Nak jumpa saya ke? Dia kata memang nak jumpa. Tapi tak apalah. Tak jadi nak cerita lah. Siapa? Bagi tahu kat aku. Dia abang. Dia nak report tentang apa yang berlaku pada diri dia. Isteri dia suka maki hamun. Tapi bila saya sampai dekat pintu rumah Amirul Mukminin, saya dengar dazat, tuan pun kena serupa macam saya juga. Macam mana saya nak report? Maka Sayyidina Umar kata pada dia, orang perempuan ni biar mereka beletak lah. Biar mereka beletak. Mereka ni banyak berjasa dengan kita. Saya ni masa dia duk maki hamun marah saya ni, saya teringat jasa-jasa isteri saya. Dia masak makanan aku, dia mengemas rumah aku, dia jaga anak-anak aku. Macam-macam Sayyidina Umar sebut tentang amalan-amalan isteri dia. Biar dia nak beletak, biar ke dia. Dia tak larat, dia berhenti. Itu perkataan Sayyidina Umar kepada sahabat ni. Maka ada juga ustaz-ustazah ni dia buat kesimpulan. Tuan-tuan, ini kesimpulan. Tak payah kesimpulan sebab cerita itu adalah palsu. Banyak cerita palsu yang terkait dengan Sayyidina Umar. Cerita tu, cerita dia tanam anak dia, korek-korek dengan anak perempuan dia. Dia katakan anak perempuan dia nama Fatimah. Kan? Korek, agak dalam, dia tolak anak perempuan dia dikambuh. Ini juga termasuk daripada cerita palsu. Tuan-tuan hati-hati. Itulah sedih kita kata apa dia. Ada ustaz-ustazah yang macam tu. Tak siasat, tak kaji, tak membaca. Dapat sebab. Siapa? Seorang yang ada pengaruh. Ramai pengikut, followers yang ramai. Pas lagi orang ambil sikit buat TikTok dan sebagainya. Seronok. Cerita itu tidak benar. Sayyidina Umar dalam sejarahnya tidak pernah ada anak yang bernama Fatimah.
nak perempuan dah yang dia tanah hidup-hidup. Lagi satu pula ni. Cerita tentang yang dia kena maki, dia kena marah dengan isteri dia. Tidak ada sanad riwayat. Hanya perkhabaran dulu-dulu orang yang tidak bertanggungjawab menyebarkan sampai ke kita sekarang ini. Tuan-tuan, Google cerita tu memang duk ada. Apa orang tengok, ya Allah, Omar pun gagah-gagah dia pun, cengih-cengih dia pun. Kena belecak dengan isteri dia, apalah, begitu kan. Memburukkan kedudukan Sayyidina Omar. Ada yang dakwa kata ini rekaan puak-puak Syiah. Yang memang memusuhi Sayyidina Omar berabad-abad. Sampai ke kita lah ni. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Dan perempuan yang menderhakai itu dilaknati oleh para malaikat. Macam kita sebut tadi lah. Seronoklah dia. Sebab dia boleh tidur dalam bilik. Atas katil, luas, lebar. Suami dia terlepas keluar. Seronok kat situ lah. Tapi kalau dia faham, sepanjang itu, dalam tempoh tersebut, maka dia sentiasa dilaknat oleh para malaikat. Yang sentiasa berbakti. Siapa ni? Malaikat tu. La ya'sunallah ma amarahum. Tak pernah mungkiri, tak pernah mendustai semua titah perintah Allah Ta'ala ke mereka. Taat. Yang tidak berbelah bagi. Siapa? Para malaikat. Yang tidak pernah dahaka kepada Allah Ta'ala walaupun sekelip mata. Dan perempuan itu akan diseksa oleh Tuhan yang mempunyai kekerasan di dalam negeri yang hina, iaitu neraka. Neraka di sini dinisbahkan kepada negeri. Tapi neraka itu bukannya sebesar negeri. Dan neraka itu juga bukanlah sebesar negara. Jadi negeri dengan negara mana besar? Negara lah. Dan api neraka itu tidak sebesar benua. Benua dengan negara mana besar? Itu dia. Dia adalah, dia ada benua yang terkecil, yang merupakan pulau yang terbesar. Australia kan? Australia dia benua. Begitu. Neraka besar tu kan? Bukan neraka itu sebesar bumi. Besar neraka ni, culih belaka. Jangan duk kata lah, mana nak culih kita ramai. Janganlah. Neraka itu terlalu besar dan terlalu dalam. Bukan sakat dia luas, dalam sekali. InsyaAllah kita akan sambung kemudian. Tajuk berikutnya iaitu besarnya tanggungjawab dan hak suami terhadap isteri. Ni kita lah pula. Apa tanggungjawab kita? Apa hak sepatut yang kita kena lakukan terhadap isteri-isteri kita. InsyaAllah kita sambung kemudian. Mudah-mudahan kita sihat, panjang umur, dimurahkan rezeki. Untuk kita sambung semula perbahasan yang berada dalam kitab Uqudul Lujain fi Huquqiz Zawjain. Wallahu ta'ala a'lam. Setakat itu sahaja. Yang benar itu daripada Allah Ta'ala. Sila kurang saya tertangguh dengan tasbih kafar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa 'amalan mutaqabbalan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu alaihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi